Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi untuk bab yang kedua, pembangunan produk. 2.1 penghasilan produk. 2.1.3 merancang konsep elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Okey, part yang kedua. Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan untuk part yang kedua. Kita akan lihat pada prinsip reka bentuk. Okey, jika kita tengok di sini prinsip reka bentuk ada 9. Okey, dan sebelum ni kita dah tengok elemen reka bentuk ada 8. Jadi kita akan tengok apa itu prinsip reka bentuk. Okay, yang pertama kita tengok keseimbangan. Okey, ataupun balance. Merujuk kepada kesamaan, perhatian atau tumpuan pelbagai elemen yang digabungkan untuk membentuk suatu komposisi. Okey, kita tengok contoh dia. Keseimbangan ni kita ada dua lah. Satu kita panggil simetri dan satu lagi asimetri. Keseimbangan maksudnya kiri dan kanan tu sama. Dan asimetri, kiri dan kanan tak sama tapi masih lagi nampak seimbang. Okay, jadi jangan silap. Ada orang yang dia ingatkan kalau tak sama pun tak ada masalah. Sebenarnya dalam konsep reka bentuk ni, simetri ni memberi satu impak yang baik lah. Okay, kita tengok dalam seni reka bentuk bangunan, seni reka bentuk produk dan juga seni reka bentuk grafik. Banyak kita gunakan simetri dan juga asimetri. Okay, dan juga satu lagi iaitu jejari. Jejari ni kalau kita tengok jejari ni maksudnya apa? Dia sebut jejari ni dia merujuk kepada bulatan dan dia seimbang. Seimbang. Kita tengok contoh yang ada ni, seimbang daripada dari segi jejari. Okey. Yang kedua kita ada pergerakan. Pergerakan merujuk kepada aliran yang akan memimpin pergerakan pandangan mata terhadap sesuatu objek. Keadaan yang bergetar, bergoyang, berayun, berpancar, bersinar-sinar dan lain-lain. Okey, dapat dilihat melalui kesan angin, air, ombak, taufan dan sebagainya. Kita tengok contoh. Ini contoh pergerakan. Jadi reka bentuk, prinsip reka bentuk melalui pergerakan ni juga boleh menghasilkan sesuatu yang cantik lah. Okay, kita tengok ada 4 contoh di sini dan banyak lagi lah sebenarnya. Okay, kemudian kita tengok prinsip yang ketiga iaitu kontras ataupun kontra. Okay, merujuk kepada perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Bertujuan menyerlahkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus. Okay, kontras. Ni contoh lah. Sebenarnya mudah saja. Kontras ni satu yang biasanya kalau macam contoh hitam putih, itu kita panggil kontras lah. Satu yang memberi perbezaan. Warna putih tu menyerlah lah. Okey, kemudian kita masuk yang keempat, pengulangan. Prinsip pengulangan merujuk kepada penyusunan elemen yang sama secara berulang. Okey, yang ni pun banyak juga digunakan. Ni contoh Contoh kalau tengok yang mula ni, bentuk bunga ni, kita guna kaedah pengulangan kita ulang semula design tu. Dan kita tengok kalau tengok pada design bangunan tu pun samalah. Prinsip reka bentuk pengulangan menghasilkan reka bentuk yang menarik dan cantik lah. Kemudian kita yang nombor 5 kita ada penekanan. Okey, merujuk kepada tumpuan terhadap elemen yang diserlahkan. Ni contoh lah. Ni daripada buku teks prinsip reka bentuk penekanan. Contoh penekanan dari segi warna. Yang kedua dari segi saiz. Yang ketiga dari segi bentuk. Jadi dia memberi fokus. Apabila kita pandang, kita akan nampak yang tu dulu.
Jadi prinsip penekanan ni juga pentinglah dalam penghasilan reka bentuk. Bagaimana kita nak menarik perhatian, terutamanya dalam reka bentuk grafik. Nanti kita akan belajar dalam bab yang ketiga, penekanan. Okey, yang keenam, keringkasan. Merujuk kepada olahan terhadap idea yang kompleks untuk menghasilkan intipati atau elemen yang penting sahaja. Keringkasan ni menarik kita nak simple je, ringkas saja. Ni contoh kita tengok keringkasan. Ni grafik, reka bentuk grafik. Okey, pada muka depan buku. Simple je tapi menarik, menarik. Dan ada dia punya cerita dia. Jadi sama jugalah kita dalam reka bentuk, bukan kata kita kena pilih semua 99 prinsip, tapi kita boleh pilih beberapa prinsip yang kita rasa sesuai untuk kita gunakan dalam reka bentuk kita. Okey. Kemudian yang ketujuh, kita ada kesatuan. Merujuk kepada gabungan semua elemen untuk membentuk imej, konsep, tema atau idea yang sempurna. Kita guna semua elemen yang ada dalam elemen reka bentuk, kita gabung. Tak adalah semua, maksudnya gabung beberapa pun bolehlah, kita bagi kesatuan. Contoh kat sini tengok prinsip reka bentuk ni, kesatuan, ada garisan, macam-macam lah kalau kita tengok kat sini. Kalau boleh senaraikan, ada banyak elemen yang digunakan. Okey. Kemudian yang ke-8, kepelbagaian. Merujuk kepada aplikasi pelbagai elemen, gaya, kualiti, nilai dan idea dalam suatu reka bentuk. Ni contohlah. Okey. Dia kepelbagaian, tapi kalau kita tengok masih lagi kita nampak lah yang nak dinyatakan ataupun yang difokuskan adalah muka manusia ataupun rupa daripada sisi. Okey. Tapi dia buat satu reka bentuk kepelbagaian. Dan yang ke-9 iaitu harmoni. Merujuk kepada sesuatu yang dapat memberikan kedamaian. Dan dia punya keyword dia kedamaian. Harmoni, kita tengok tenang je. Okey. Harmoni dalam visual dapat menimbulkan emosi yang positif. Okay, ni contoh tengok tenang, nampak damai saja. Dan biasanya harmoni ni dia menggunakan warna yang hampir sama. Warna yang hampir sama. Dia tak ada campuran warna yang terlalu banyak, yang terlalu kontra, yang banyak lah. Biasanya satu atau dua warna dan warnanya hampir sama. Dan tak terlalu banyak warna lah. Okey, harmoni. Okey, jadi dah kita selesai 9 prinsip reka bentuk. Jadi sekarang ni kita akan teruskan iaitu dengan lakaran perkembangan idea. Lakaran perkembangan idea membantu menjelaskan rupa cadangan rekaan reka bentuk secara 3D dan pada sudut pandangan yang berbeza. Memudahkan pereka bentuk menilai konsep rekaan mereka sebelum melakukan sebarang pengubahsuaian. Jadi lakaran perkembangan idea ni sangatlah penting. Kerana di sinilah kita akan dapat idea dan kita dapat membuat pilihan yang terbaik untuk memilih reka bentuk yang terbaik. Okey, kita tengok. Ini contoh ni ada dalam buku teks. Dan dalam buku teks kita ada 3 produk lah, 3 produk. Jadi dalam penerangan saya hari ni saya fokus pada satu sahaja. Jadi ini contoh lakaran perkembangan idea. Kita buat sekurang-kurangnya 4 lah, 4 lakaran idea yang akan kita gunakan. Masuk bab tingkatan 3, kita akan menghasilkan produk reka bentuk idea kita sendiri, iaitu menggabungkan 2 teknologi. Okey. Jadi dalam rekaan ni kalau kita tengok, kita kena senaraikan prinsip yang kita pilih dan juga elemen reka bentuk yang kita pilih. Sebab itulah kita belajar dalam bab ni elemen dan juga prinsip reka bentuk, supaya kita boleh gunakan ataupun kita boleh senaraikan dalam lakaran idea kita nanti. Dan lakaran idea kita mestilah dalam bentuk 3D. Dan kita dah belajar dalam
tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi kita nak aplikasikan masa tingkatan 3. Dan kita tengok sini dia ada pandangan hadapan dan juga 3D. Okey. Produk ni adalah produk pengilap kasut. Okey. Dan yang ini adalah idea yang pertama. Dan kita mesti labelkan lah. Label tu maksudnya kita nyatakan lah. Okey, ni apa, switch tekan tutup, bateri, motor arus terus. Okey, pad pengilap. Dan nyatakan prinsip dan elemen reka bentuk. Kemudian kita buat idea yang kedua. Ini semua saya ambil daripada buku teks. Okey. Idea yang kedua, dinyatakan ada prinsip kat situ, keseimbangan, kesatuan. Okey, dan nyatakan dia menggunakan ada 5 elemen kat situ, garisan, ruang, bentuk, rupa, tekstur. Okey. Jadi nanti kita juga akan buat benda yang sama lah. Kita akan lukis ataupun lakarkan 4 idea reka bentuk. Ini idea yang ketiga. Juga menggunakan prinsip keseimbangan dan juga kesatuan. Okey, ada garisan, ruang, bentuk, rupa dan tekstur. Dan lakaran idea yang keempat. Dan ini adalah lakaran yang dipilih. Jadi kita buat 4. Okay, tak semestinya kita pilih lakaran yang keempat lah. Selepas kita buat 4 lakaran idea dan kita pilih satu yang terbaik untuk kita jadikan kita punya projek yang sebenar nanti. Okay? Kemudian barulah kita teruskan dengan bab yang seterusnya untuk membuat lukisan dan sebagainya. Jadi untuk bab 2.1.3 kita belajar tentang elemen reka bentuk, prinsip reka bentuk dan juga penghasilan lakaran idea. Okey, jadi itu sahaja untuk bab 2.1.3 dalam part yang kedua, dan kita jumpa lagi dalam bab 2.1.4. Okey, jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk dapatkan video-video terbaru, terutamanya untuk reka bentuk dan teknologi tingkatan 3 bersama saya Cikgu Muqtasim. Bye bye. Assalamualaikum.